Salam sejahtera anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita kini berada dalam minggu keempat PKP penuh atau total lockdown. Secara keseluruhannya, negara telah melalui pelbagai tempoh PKP sejak 18 Mac tahun lepas dengan kes harian COVID-19 yang kekal tinggi. Wujud kemungkinan total lockdown ini akan diteruskan sehingga satu tempoh yang panjang. Dalam masa yang sama ketika ini, sekitar 5.5% populasi telah mendapat dos vaksin kedua COVID-19 berbanding sasaran 10% untuk membolehkan kita memasuki fasa kedua pelan pemulihan negara. Bagaimanakah total lockdown dan juga pelbagai tempoh PKP sebelum ini beri kesan kepada perusahaan sosial di negara ini? Bagaimanakah pendigitalan bantu mereka untuk uruskan keadaan semasa? Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama pengasas bersama PCAID Suzanne Ling dan juga pengasas bersama Arus Academy David Chuck. Dan temu bual ini adalah sebahagian daripada inisiatif Jiwa SME Google Awani. Pertama sekali David, bolehkah David kongsikan bersama kita sifat perniagaan David dan juga kesan sosial dan dibawa kepada komuniti-komuniti kita? Boleh. Jadi Arus diasaskan oleh 4 orang bekas guru yang pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan di Pulau Pinang. Bagi saya telah mengajar selama 7 tahun di salah sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Bukit Bertajam. Pada masa itu, peratus kehadiran dan juga grade purata sekolah itu memang antara yang kurang baiklah di Pulau Pinang. Tetapi pada masa yang sama saya juga nampaklah potensi yang mampu dicapai oleh murid-murid dan juga guru di situ. Dan inilah yang menjadikan dorongan saya dan juga rakan saya untuk mulakan Arus Academy. Sistem pendidikan di Malaysia memang tidak sempurna. Yang ini memang tidak dapat dinafikanlah. Jadi, usaha dan tanggungjawab kami untuk memberikan maklum balas konstruktif serta memberikan bantuan menjadi antara yang pentinglah untuk kita menambahbaikkan sistem pendidikan kita. Arus telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mewujudkan pengalaman belajar yang engaging, exciting dan juga experiential untuk murid kita. Kami berkolaborasi dengan pihak kementerian dan rakan kongsi termasuklah Google untuk menjalankan pelbagai program dan menghasilkan kandungan pembelajaran yang relevan dan menarik untuk murid, dan pada masa yang sama kami juga menjalankan latihan berterusan untuk guru supaya mereka dapat menjalankan amanah mereka dengan lebih baik. Dari Januari ke Jun tahun ini, kami telah menjalankan pelbagai program kepada hampir 3,000 orang, termasuk lebih kurang 1,800 murid dan juga 1,100 lebih orang guru. Dan pada masa yang sama, secara tidak langsung Arus juga menjalankan program indirectly dan memberikan impact kepada murid dan juga guru yang mungkin mencecah ratusan ribu. Dan mungkin Suzanne juga boleh terangkan berkenaan dengan perniagaan sosial Suzanne dan juga kesan yang dibawa kepada komuniti-komuniti yang dibantu Suzanne. Ya, boleh. So, kat PCAID pada tahun 2013, saya bersama rakan universiti saya memulakan kerja sukarela sebagai seorang guru juga macam David di sebuah pusat pembelajaran untuk pelarian. Tetapi selepas 2 tahun, kami sedar bahawa kebanyakan pelajar-pelajar kami yang berusia 13-14 tahun mula menghentikan pelajar mereka untuk bekerja di pasar malam dan kedai mamak kerana isu kewangan di family. So, melihat keadaan sebegini, kami pun cuba memikirkan cara-cara untuk membantu komuniti pelarian yang menggelut dengan isu kewangan. So pada tahun 2016, kami mendapat iktibar daripada salah satu ibu pelajar kami yang menjual hasil masakannya kepada rakan-rakan kami. Dari sini kami memutuskan untuk membantu mereka sepenuh masa, membantu para ibu dari komuniti pelarian untuk menjual hasil makanan mereka. Dari sinilah terciptanya PCAID, dan di Malaysia kami mempunyai sebanyak 180,000 pelarian yang berdaftar di bawah UNHCR. Namun di Malaysia, mereka tidak dibenarkan untuk bekerja menurut undang-undang menyebabkan mereka mengalami bebanan wang, malah bertambah buruk apabila negara dilanda pandemik juga. So melalui bisnes ini, komuniti pelarian boleh memasak dari rumah dan menjana pendapatan untuk keluarga masing-masing mereka. Dan sejak 5 tahun ini kami telah bekerja dengan sebanyak 35 para chef dan telah menghidangkan sebanyak 350,000 makanan juga kepada
Malaysian seperti nasi Arab, nasi biryani dan banyak lagi lah, hummus, falafel semua tu. Oleh itu kami berharap permintaan untuk masakan mereka bertambah agar kami boleh memberi peluang kepada komuniti ini untuk mendapat pendapatan semasa pandemik ini, dan kami juga berharap satu hari terdapat perubahan polisi yang mampu membenarkan komuniti ini untuk bekerja, yang juga memberi faedah untuk ekonomi Malaysia juga. Dan Suzanne, apabila bagi Picha Eats, apabila Picha Eats mengenal pasti dan juga mengatasi cabaran yang telah Suzanne sebutkan, apakah inisiatif digital atau alat yang berguna untuk memastikan perniagaan Picha Eats terus berjalan seperti biasa ketika tempoh tersebut? Ya, so sejak permulaan Picha, kerana saya dan co-founder saya, kita semua university student lagi. So disebabkan kami tidak mempunyai capital, kami sering menggunakan sumber dalam talian percuma digital seperti untuk menjalankan perniagaan kami seperti Google Sheets, media sosial dan lain-lain. Dan saya ingin mengatakan bahawa Picha dimulakan banyak di social media, dan yang dalam tahun lepas 2020 semasa pandemik bermula, kami juga dapat melihat banyak bisnes pergi digital kat social media untuk menjalankan perniagaan mereka. So sehingga hari ini semua operasi kami juga diurus menggunakan Google Sheet, termasuk mengurus pesanan, operasi, pemasaran dan juga perancangan. Dan kami juga dapat membina profil Google Business profile kami secara aktif dengan Google Reviews kerana ia amat membantu dalam pembinaan credibility. Dan ketika kami baru bermula, kami mereka iklan kami untuk merangkumi message dan teks tradisional seperti menu istimewa, enak dan lain-lain untuk mempromosikan makanan kami. Namun kami menemui bahawa iklan-iklan tersebut tidak efektif dalam menarik perhatian pengguna. Tambahan lagi sekarang dalam pandemik banyak lagi restoran yang dah pergi digital. So macam mana kami boleh stand up among the other businesses kan? So kami menggunakan pendekatan yang berbeza dengan menggunakan koretan Google Review sebagai iklan kami, dan kami mendapat lebih banyak respons disebabkannya. Ini kemudian menyebabkan lebih ramai orang mencuba makanan kami, dan sekarang anda boleh melihat Google Review kami betapa banyak orang yang menyukai makanan kami. So dengan mengguna semua ulasan-ulasan tersebut sebagai iklan di Facebook, dia membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jenama kami dan menarik minat orang lain untuk mencuba makanan kami juga. So pada masa ini dalam pandemik, kami banyak menjalankan iklan digital, berusaha untuk menjangkau lebih ramai orang untuk membawa lebih banyak pesanan untuk chef kami. Dan bagi Arus Academy pula, bagaimana, apakah digital tools ataupun alat yang digunakan untuk memastikan Arus Academy dapat terus beroperasi ketika tempoh ini? Untuk jawab soalan ini kan, saya rasa kita kena faham arus dalam bisnes pendidikan. So untuk menjalankan perniagaan seperti biasa juga sama dengan macam mana kita nak memastikan pembelajaran berlangsung secara biasa. So apabila sekolah diumumkan tutup pada tahun lepas, memang seluruh warga pendidik di Malaysia dan juga murid terpaksa transition beralih ke pembelajaran atas talian. Dan ini merupakan satu kejutan yang besar terhadap sistem pendidikan kita, dan dia mampu membawa kesan buruk kepada murid. Untuk memastikan ada kelangsungan pembelajaran, pihak Arus telah mula berkolaborasi dengan Google, Kementerian Pendidikan dan juga UNICEF untuk menjalankan satu siri khusus live kepada guru menerusi YouTube live streaming, dan juga khusus yang tidak serentak ataupun yang dipanggil sebagai MOOC menggunakan Google Site dan juga Google Form. Khusus-khusus tersebut dia fokus kepada cara untuk menjalankan PDPR untuk menggunakan Google Workspace dan juga teknologi pendidikan yang lain. Kementerian pada masa itu dia telah sediakan satu sistem pembelajaran atas talian yang dikenali sebagai DE5 ataupun bahasa Inggerisnya Digital Education Learning Initiative Malaysia. Melalui pelantar ini, guru-guru sepatutnya dia menggunakan semua digital tools yang ada pada pelantar ini untuk memastikan ada kelangsungan pembelajaran, continuity of learning. So melalui pelantar ini, kami menggunakan sistem yang sedia ada di itu, iaitu sistem Google Site, sistem Google Form, Data Sheet, Data Studio, Google Sheet dan sebagainya untuk program-program kami. Hampir semua program kami bukan hampir semua,
kesemua program kami yang ada pada Delima memang dia terbina menggunakan Google Tools. Contohnya, program Future Skills for All yang kami berkolaborasi dengan DG, MDEC dan juga UNICEF untuk mengajar murid macam mana nak tulis pengaturcaraan coding. Okay? Dan program ini dia memang berpandukan silibus terkini di Malaysia. Murid boleh belajar secara kendiri melalui Future Skill for All ataupun di bawah bimbingan guru. Platform tersebut memang dia bina sepenuhnya menggunakan peralatan Google. Okay? Platform tersebut until today, sehingga hari ini, dia telah ada lebih kurang 45,000 sesi lawatan, 110,000 view dan juga lebih kurang 20,000 pengguna. Yang program kedua yang bakal dilancarkan adalah program Media Education for All yang khas ditujukan kepada guru untuk mendidik guru tentang literasi media dan maklumat supaya mereka dapat memastikan generasi yang akan datang mempunyai kemahiran ini. Dan khusus itu dia memang mempantukan saranan daripada UNESCO dan sama juga dia menggunakan semua peralatan Google termasuk juga Google Apps Script di mana kami dapat mengotomasikan segala operasi pada website itu. Dan pada masa yang sama kami juga buat kursus live menggunakan YouTube dan kursus live YouTube itu, live streaming itu dia telah ditontoni oleh lebih kurang 25,000 guru. Jadi memang kami when we move online, apabila semua ini bergerak ke online, memang kami bergantunglah kepada sistem Google untuk memberikan semua perkhidmatan ini supaya kami boleh membantu cikgu untuk memastikan ada kelangsungan pembelajaran. Okey, dan David, mungkin soalan ini untuk David dahulu ya, dan soalan terakhir nanti untuk Susan nanti. Untuk David, sama ada mendidik orang ataupun memberi makanan kepada orang di luar sana dan juga membantu pelarian di Malaysia, saya rasa kita boleh bersetuju bahawa kedua-dua inisiatif ini tidak boleh melupakan sesiapa pun. Adakah inisiatif digital ini membantu Arus untuk menjadi lebih inklusif dalam programnya? Mungkin ringkas, David. Boleh. So bagi kami, education memang dia kena inklusif. All means all. So untuk kami ada 3 faktor yang kami boleh memastikan program kami lebih inklusif. Yang pertama adalah kepekaan terhadap situasi semasa murid. Dalam hal ini, kami menggunakan Google Analytics pada website kami untuk membantu kami memahami situasi pelawat tentang cara mereka menggunakan kandungan pembelajaran kami. Contohnya, Future Skill. Daripada semua sesi lawatan ini, kami dapati bahawa hampir 1/3 pengguna adalah daripada telefon pintar. Jadi kami telah mengambil prinsip apabila untuk mereka cipta kandungan itu, prinsipnya mobile first, design untuk mobile dulu. Jadi kandungan kami disusun dengan Google Site dan Google Site dia memang best lah sebab dia ada feature built-in untuk memastikan ada responsivity. So orang boleh tengok sama cara dia lihat sama daripada laptop ataupun telefon. Kedua adalah bahasa. Inklusif bukan sahaja kena dilaksanakan melalui sesi daripada segi teknologi, tetapi kita juga perlu mengambil kira tentang kebolehan bahasa murid. Video pembelajaran kami memang semua muat naik ke YouTube dan YouTube dia boleh ada feature sari kata, subtitle. So murid dia boleh tonton video yang bertutur dalam bahasa Melayu tetapi sari katanya dalam bahasa Cina, bahasa Tamil ataupun bahasa English. Dan yang ketiga, ini saya rasa yang paling penting adalah otomasi. Apabila program kami, program Arus scale up ke tahap ribuan maupun puluhan ribuan murid dan juga cikgu, otomasi menjadi elemen yang teras dalam design program. Kebanyakan proses kami telah diotomasikan menggunakan Google Sheet dan juga Google Apps Script daripada penyembakan keputusan, penyembakan respons ke penghantaran email, penghantaran ke penjadaan sijil. Memang semua dia gunakan otomasi yang terdapat dalam ekosistem Google. Dan Susan, mungkin Susan boleh berikan nasihat kepada PKS mikro, kecil dan juga sederhana di luar sana yang menghadapi cabaran serupa dengan Susan dan juga Picha Eats. Mungkin ringkas, Susan. Ya, so melalui tempoh yang mencabar ini, PKS boleh memberi tumpuan kepada sumber dan platform di luar sana yang dapat membantu anda bernavigasi sepanjang tempoh ini. So kebanyak masa kami juga belajar melalui Google. Contohnya Google menjayakan kempen pemasaran semasa pandemik, apakah alat CRM yang percuma dan lain-lain lagi. Tambahan lagi sekarang terdapat banyak geran digital yang dapat membantu PKS dalam pertumbuhan mereka juga. So bolehlah Google dan cari grant semua tu dari kerajaan. Sekiranya anda ingin menikmati makanan yang berbeza di rumah PKP ini, boleh juga check out Picha Eats website.
Ya. Terima kasih David dan juga Suzanne. David adalah pengasas bersama Arus Academy dan juga Suzanne adalah pengasas bersama PCHIS membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah mereka menggunakan alatan digital untuk membantu perniagaan ketika pelbagai tempoh PKS ini untuk perusahaan sosial mereka. Kita akan berehat seketika, selepas ini lebih banyak perbincangan berkenaan dengan teknologi dan juga memastikan korporat Malaysia mendapat akses kepada penyelesaian terbaik daripada teknologi tempatan bersama dengan MDEX sebentar saja lagi.